untuk menyambung di qawaid. Kita alhamdulillah telah sampai setakat ini ke kaedah yang ke-100 100. Baik. Pada muka surat 224 kaedah yang ke-100. Kullama 'azuma al-ihtimam kathura at-ta'kid. Kullama 'azuma al-ihtimam kathura at-ta'kid. Semakin penting sesuatu perkara itu, semakin banyaklah pula penguat katanya. Yang ini diperlukan. Sebab kenapa dia banyak berbicara tentang bahasa ni kan? Berkait dengan bahasa ni, sebab memang Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Sebanyak mungkin makna yang terkandung di dalam sesuatu ayat ataupun susunan kata itu perlu kita faham dengan sepenuhnya lah, dengan sebaik-baiknya. Itu sebab dipilih bahasa Arab. Dan selalu disebut Allah kami turunkan Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Jadi kena bincanglah dalam bahasa Arab, dapat menampung semua itu. Dapat menampung semua. Baik. Keterangan. Hasil penelitian terhadap bahasa Arab membuktikan bahawa orang-orang Arab tidak akan menguatkan cakapnya dengan apa-apa kata penguat, kecuali sedikit atau banyaknya kata penguat yang digunakan bergantung pula kepada sejauh mana kepentingannya di sisi mereka. Kata penguat juga diguna apabila orang yang dihadap cakap memerlukan kepadanya. Ia semakin banyak digunakan apabila orang yang dihadap cakap dipercayai lebih memerlukan kepadanya. Antara keadaan yang memerlukan kepada kata penguat ialah apabila orang yang dihadap cakap tidak menerima, menolak, malah membantah dengan keras apa yang dicakap dan diperkatakan di hadapannya. Semakin kuat bantahan dan penolakannya, semakin banyaklah pula kata penguat diperlukan apabila anda hendak menceritakan sesuatu perkara kepadanya. Al-Quran yang berbahasa Arab juga penuh dengan contoh-contoh kaedah ke-100 ini. Lihat sebahagian daripadanya di bawah ini. Baca. Fatih. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam syurga yang penuh nikmat. Ayat 13. Dan sesungguhnya orang-orang yang derhaka benar-benar berada dalam neraka. Ayat 14. Surah Al-Infitar ayat 13 hingga 14. Di dalam dua ayat di atas telah digunakan dua kata penguat, iaitu inna dan lam. Sebentar, sekejap. Innal abra. Ini kata penguat. Inna litawkid. Kalau kita belajar i'rab, dia kata inna litawkid, memberi kekuatan, menguatkan kata. Lafi, lam ni dia kata penguat juga. Jadi dua digunakan kata penguat di sini. Jadi inna sesungguhnya orang-orang yang abrar, yang banyak berbakti. Lafi, benar-benar, sungguh, memang, begitu. Kalau bahasa kita Melayu, sungguh, sesungguhnya, memang, benar-benar, betul-betul. Itu semua tu kata penguat, kata penguat. Benar-benar berada dalam syurga yang penuh nikmat. Yang ini akan berada dalam syurga yang penuh nikmat. Dan sesungguhnya orang-orang yang derhaka, ini orang-orang yang suka melakukan maksiat, benar-benar berada dalam neraka. Jadi itu cerita ni, ayat cerita ni sebagai ancaman ni. Dan yang sebelum itu innal abrar lafi na'im itu sebagai berita gembira, sebagai penghibur, sebagai penghibur.
Jadi itu akan mendorong kita. Sebab apa? Sebab benda ni, adakah semua orang percaya? Orang kafir bahkan tak terima. Jadi sebab tak terima, sebab tolak je lah. Ada pula dalam syurga apa semua. Mereka duduk kata, bila mati habis cerita lah. Tidak. Tidak. Itu nak menguatkan. Macam bahasa kita juga, bahasa kita pun begitu kan. Misalnya kita kata, kalau kita nak cerita, ini kalau dalam ilmu balaghah, dia di bawah bab khabar. Khabar. Dia ada khabar ibtidai, ada khabar talabi, apa semua tu. Istilah-istilah dia tu, di bawah bab tu lah ni. Baik. Kalau kita kata, kita nak cerita biasa, orang tu tak ada apa nama ni, ingkar pun, tak ada bantah pun, tak ada mendustakan kita apa-apa pun. Dia cuma dengar. Kita kata, sahur tadi, saya makan nasi goreng. Misalnya kita kata. Itu je lah. Tak ada kata penguat apa, tak ada kata penguat apa. Tak perlu pun. Pada ada kalanya, sebab tu dalam Quran kita tengok setengah-setengah tu cerita dia tanpa ada apa-apa taukid. Kata penguat. Tak ada. Tapi kadang-kadang kita kata, dia memang makan nasi goreng tadi. Memang. Dia memang makan nasi goreng tadi. Saya makan nasi goreng, pergi ke tandas. Berulang kali. Lepas tu dia pun nampak macam tu. Yang sebab makan nasi, dia memang makan nasi goreng tadi. Memang. Sesungguhnya, itu semua diperlukan bila ada keadaannya, bila kita guna itu. Tidak tiba-tiba kita kata, sesungguhnya saya makan nasi goreng apa di masa bersahur tadi. Tak perlu kata sesungguhnya. Cerita saja gitu. Itu orang panggil khabar ibtidai. Jadi di sini Allah SWT nak cerita ni sebab ada berapa ramai manusia yang tidak percaya, bahkan menolak, mengejek, mempermain-mainkan, memperolok-olokkan. Ada syurga neraka pula pokok ni. Duduk janji syurga, duduk janji neraka. Memang betul-betul ada tu. Dan orang-orang yang baik memang akan berada dalam syurga. Dan orang-orang yang jahat memang akan berada di dalam neraka. Ini sebagai janji daripada Allah juga. Dan Allah tidak berdusta. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak memungkiri janji. Kecuali kalau dia memaafkan lah. Sebab fujar itu boleh jadi Islam. Boleh jadi Islam. Jadi kalau ada Islam tu, boleh jadi ia dimaafkan. Atau diringankan dengan sebab ada kebaikan-kebaikan yang lain. Maka, tapi pada dasarnya, ini. Maksiat-maksiat dosa-dosa besar ni boleh membawa ke situ. Menyebabkan bila kita dengar, kita takutlah. Tujuannya. Sebab ni sungguh-sungguh ni, bukan main-main ni. Bukan main-main. Itu maksudnya. Baik, baca lagi. Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Bermaksud, sesungguhnya tanggungan kamilah memberi hidayah petunjuk tentang yang benar dan yang salah. Ayat 12. Dan sesungguhnya kamilah yang menguasai hari akhirat dan alam dunia. Ayat 13. Surah Al-Lail ayat 12 hingga 13. Di dalam tiap-tiap satu daripada dua ayat di atas terdapat tiga penguat kata. Pertama, inna. Kedua, lamut ta'kid. Dan ketiga, khabar inna yang didahulukan daripada isimnya. Sekejap kita tengok. Ni dia kena orang yang belajar bahasa Arab lah. Kalau tidak belajar bahasa Arab, dia tak tahu cara dia tu. Macam mana cara dia nak menguatkan sesuatu cerita tu. Dia tidak semesti ada perkataan. Tidak semesti ada perkataan. Ada kalanya dengan mendahulukan yang mula-mulanya duduk kemudian. Atau mengemudiankan yang dahulunya duduk dahulu. Boleh jadi begitu, dapat arti menguatkan itu. Dengan sebab itu kena belajar lah. Kena belajar. Macam di sini tadi inna ada dah. Seperti yang pertama tadi juga. Lal huda. La ni.
Itu dua. Dua ni berupa lafaz, perkataan. Lam ta'kid, memberi makna ta'kid. Sama juga dalam ayat yang kedua ni. Inna ada juga di sini. Lepas tu, lal akhirat. Lal alam. Macam tadi lah juga. Cuma di sini dia ada tambah satu lagi. Untuk menguatkan cerita tu. Apa? Ni asalnya, dalam tertib asalnya, dalam tertib asalnya, huda tu duduk dahulu. Huda tu duduk dahulu. Letaknya dahulu. Innal huda alaina. Itu asalnya. Kalau ayat biasa. Innal huda alaina. Sebab ala tu dia kena duduk kemudian. Sebab al-huda tu jadi orang kata isim inna. Isim inna. Jadi sekarang ni isim inna itu muakhir. Dikemudiankan. Jadi khabar dia ataupun tempat ta'alluq khabar dia tu diletakkan kemudian. Dengan sebab diletakkan kemudian itulah dia menguatkan. Dia ada makna menguatkan. Dia ada makna menguat. Macam kita bahasa Melayu lah. Saya tak mahu. Saya tak mahu benda ni. Ada beza ke tidak dengan tak mahu saya benda ni? Tak mahu, kita balik. Ada kalanya kalau kita balik tu, ahli bahasa tu lah tahu. Dia tak kena ni kalau balik macam ni. Tapi kalau balik macam tadi, masih kena. Orang faham. Dan berbeza sedikit. Dari segi kekuatan. Saya tak mahu benda ni. Dengan benda ni saya tak mahu. Benda ni saya tak mahu. Tak mahu saya benda ni. Tak mahu saya benda macam ni. Beza tu. Dia nak tahu rasa tu ahli bahasa. Ahli bahasa. Ahli bahasa Melayu faham lah. Dan setiap bahasa dia ada benda macam tu. Kalau bahasa Arab ni sepatutnya isim duduk dahulu, khabar duduk kemudian. Tiba-tiba khabar duduk dahulu. Alaina tu khabar lah. Bukan alaina tu sendiri. Muta'allaq dia. Tempat berta'alluqnya alaina. Jadi kalau kita takdirkan innal huda kainun alaina. Kainun itu khabar kepada inna. Sepatutnya duduk kemudian. Duduk dulu dia memberi kekuatan. Jadi apa maknanya? Sesungguhnya tanggungan kami. Kami tanggung. Kami jamin. Tuhan kata. Kami jamin. Nak bagi hidayah. Itu tanggungjawab. Kalau kita manusia, kita kata tanggungjawab kami. Orang Mu'tazilah kalau dia terjemah, dia kata sesungguhnya tanggungjawab kami. Tugas kami. Tapi kita ahli sunnah, kita tak terjemah gitu. Jadi ada benda mesti pula kepada Allah. Tak ada benda yang mesti kepada Allah. Tuhan itu tidak digagahi, tidak dipaksa, tidak terpaksa. Dia buat apa-apa dengan pilihannya, dengan kehendaknya, dengan iradatnya, dengan masyiah. Tidak ada paksaan. Sebab Mu'tazilah dia faham Allah mesti melakukan yang baik atau yang terbaik, lebih baik. Melakukan benda tak baik, tak ada. Cuma orang persoal ada pula. Ini semua ni falsafah lah asalnya. Asalnya falsafah lah. Benda-benda macam ni kerana falsafah lah. Sebab Allah itu kan baik secara mutlak. Baik mutlak. Secara mutlak Allah. Dah baik secara mutlak, mana boleh nak ada tak baik pula? Mana boleh nak ada tak baik pula? Mesti baiklah semata-mata. Kalau kita kata Allah ada buat benda yang tidak baik, maknanya tidak mutlak lah baiknya. Jahat pada jugalah. Jadi tidak sesuai dengan Allah kan. Kita kena menyucikan, membersihkan Allah daripada segala kekurangan. Kalau dia ada buat juga kejahatan, maknanya kurang. Kurang Allah tu. Dia jadi gitu. Jadi mengikut teori mereka, Allah ni mesti. Dia cakap macam, dia cakap pun begitu. Mesti buat yang baik dan yang terbaik. Bila dia buat manusia, dia tak akan lepaskan manusia ni meraba-raba dalam kehidupan. Bahkan mesti dia memimpin manusia.
Tak boleh dia biarkan manusia itu sehingga masuk neraka. Tak boleh. Dia mesti memimpin. Mesti. Jadi sesungguhnya mesti kepada kami. Atau menjadi tanggungjawab kami. Atau tugas kami memberi petunjuk. Sedangkan kita pilih perkataan itu kan. Sesuai dengan bahasa masing-masing lah. Kalau tugas, tanggungjawab ni macam ada orang lain yang menugaskan. Yang memestikan ke atas kita. Allah tidak begitu. Tak boleh begitu. Allah tidak begitu. Kalau macam tu dia ada lagi yang lebih kuat daripada dia. Sebab itu kita tak boleh terjemah gitu. Tanggungan, jaminan, boleh. Tuhan menjamin. Tuhan menjamin sesungguhnya menjadi jaminan kami ataupun tanggungan kami lah. Memberi hidayah petunjuk. Mana tentang yang benar dan yang salah. Sebab itulah kita daripada Quran kita dapat tahu benda ni betul, benda ni tak betul, benda ni berdosa, benda ni berpahala. Akal kita pun kata begitu. Memang tak bagus. Tak bagus. Benda ni bagus. Jiwa kita pun Allah SWT letak dalam jiwa. Bila buat benda baik tu suka berasa. Boleh tolong orang tu berasa suka berasa. Bahagia berasa. Dan bila buat sesuatu yang tidak baik, jiwa kita sendiri mengutuk kita. Marah pada kenapa buat begitu? Tak sepatutnya. Malu pun ada lepas tu. Itu semua Allah sedia. Allah bagi pada kita. Itulah yang Allah tanggung tu. Yang Allah jamin tu bila dia buat manusia, dia akan ada. Baik, kita tanya, ada ke tidak? Memang ada lah. Ada. Itulah yang Tuhan jamin tu. Tapi kita nak kata terpaksa Tuhan mesti ke atas dia, tak boleh. Sebab tak ada sesuatu yang mesti dimestikan oleh orang lain terhadap ikut mana-mana pun Allah SWT sebut tanggungan dia tu dulu. Pada kamilah yang menanggung untuk memberi dah. Dia sebut tanggungan. Itu dia memberi semacam kekuatan. Macam itulah macam kita baca dalam surah Fatihah tu. Iyyaka na'budu. Asal dia na'budu iyyaka. Kami sembah engkau. Kami sembah engkau. Na'budu iyyaka. Tapi dengan letak iyyaka itu, objek itu, maf'ul itu, sebelum fi'il, dia memberi makna kekuatan. Sebab itu kita terjemah engkau juga. Hanya engkau kami sembah. Dia memberi makna hanya. Bila kita letak di depan. Dia tidak semata-mata kami sembah engkau. Kalau kita letak iyyaka tu kemudian kita kena terjemah kami sembah engkau. Ni kalau iyyaka na'budu, kau juga kami sembah. Hanya engkau. Dia ada semacam kekuatan dan kekhususan. Khusus dengan Allah. Jadi di sini sebut alaina dahulu. Sebut lana dahulu. Pada asalnya, ayat biasa asalnya, innal akhirata wal ula lana. Itu asal. Lana itu untuk kemudian. Bila letak lana dahulu, jadi dia memberi makna, memberi kekuatan. Dan sesungguhnya kamilah. Ada makna sesungguhnya. Kamilah. Bukan kami lah. Bahasa Melayu sesungguhnya memberi kekuatan. Lah memberi kekuatan. Tidak semesti bahasa Melayu itu diletak dahulu juga. Pilihlah perkataan-perkataan yang menunjukkan kekuatan. Kalau ada 3, sepatutnya 3 lah dalam terjemahan pun. Dengan wa inna lana lal akhirata. Sebab tu al-akhirata ni dia kenapa bagi di atas? Sebab dia isim inna. Kepada orang yang belajar dia tahu lah. Jadi isim inna ni sepatutnya duduk dahulu lah. Lepas tu baru khabar. Sebab asalnya isim inna, isim kana apa semua ini mubtada. Sebab tu orang panggil mubtada khabar. Sebab tu orang panggil awamil nasikhah. Awamil nasikhah. Jadi mubtada tu orang tak panggil mubtada lagi. Orang panggil isim. Isim inna. Itulah benda bahasa Arab yang
kita kena tahu apabila baca Al-Quran. Nak faham benda-benda begini? Faham. Baca lagi. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. Bermaksud, maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya apa yang tersebut itu tetap benar. Tidak patut diragu-ragukan sebagaimana tidak sepatutnya diragukan benarnya kamu dapat berkata-kata. Surah Az-Zariyat ayat 23. Di dalam ayat ini terdapat 3 penguat kata. Pertama, sumpah, fa rabbis samaa'i wal ard. Kedua, inna, dan ketiga, lamut ta'kid. Jadi ada 3 juga di sini kata penguat. Cuma kata penguat tu dia tak sama lah dalam ayat ni. Gini. Di sini dengan sumpah tu. Rabbi, fa rabbis sama, maka demi Tuhan langit dan bumi. Allah bersumpah dengan diri dia sendiri. Diri dia sendiri. Rabbis samaa'i wal ard, siapa? Dia sendirilah. Wow tu wow qasam. Wow qasam. Demi, bukan dengan makna dan, tapi dengan makna demi. Maka demi Tuhan langit dan bumi. Jadi itu sumpah tu menguatkan kata, menguatkan ayat. Inna ni takkid. Lahaqun, lam tu lam takkid. Menguatkan. Semua ni menguatkan, 3 ada. Jadi sebab apa? Sebab benda ni kan berapa ramai orang yang tidak percaya ni, bahawa kiamat itu akan berlaku, bahawa kebangkitan semula itu akan berlaku. Berapa ramai orang yang tidak percaya. Jadi oleh kerana tak percaya tu sampai ke peringkat memusuhi, nak perang dengan orang Islam, jadi patut dikuatkan lah. Patut dikuatkan, bukan satu saja kata penguat digunakan, tetapi banyak. Kalau kita perhatikan di sini contohnya, banyak. Saya hanya kemukakan 3, 4 saja contoh. Bukan maknanya itu saja, banyak lagi di dalam Quran. Kita akan bertemu. Kalau kita betul-betul mahir menggunakan kaedah tu, kita akan dapat gunalah, dapat pasti. Ni ada benda, di sini ada, di sini ada. Contohnya, di dalam surah Yasin. Contohnya, وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. Ini Allah SWT suruh cerita kisah orang-orang di suatu negeri bila mereka didatangi oleh beberapa orang rasul. Ja'ahal mursalun. Di sini tak ada takkid. Tak ada kata penguat apa. Tak ada kata penguat. Cuba perhati. Sebab apa? Cerita mula-mula tu, ketika orang kosong fikiran, dia tak tahu apa. Kita cerita sekadar tu sajalah. Itu orang panggil khabar ibtidai. Kalau dalam ilmu balaghah, ilmu ma'ani, dia bincang tu. Idza arsalna ilaihim itsnaini fakadzabuhuma. Kami hantarkan kepada mereka 2 orang. Mereka mendustakan kedua-dua. Fa'azzazna bi thalithin. Kami teguhkan, kukuhkan, sokong mereka itu dengan yang ketiga. 3 orang. Rasul. Itu sejarah. Faqalu inna ilaikum mursalun. Pasal apa? Mereka telah mendustakan. 2 orang Rasul itu didustakan. Bila sudah didustakan, kita nak cerita kepada orang yang telah mendustakan itu, sepatutnya kena ada taukid. Ini cuma tu. Inna ilaikum mursalun. Inna ada. Lepas tu, inna mursaluna ilaikum, asal dia. Itu kedudukan ayat tertib. Ayat asal tu. Tapi letakkan ilaikum itu untuk menguatkan. Jadi 2 ada. 2 penguat di sini. Satunya berupa perkataan, satu lagi berupa tertib, kedudukannya. Yang asalnya duduk kemudian didahulukan. Ia memberi kekuatan. Qalu ma antum illa basharun mithluna. Mereka kata seperti kami saja. Orang seperti kami.
Ma anzala ar-Rahman min syai'. Allah tak ada, Ar-Rahman tak ada turunkan apa-apa pun. In antum illa takdibun. Kamu ni hanya berdusta semata-mata. Lebih kuat tu lawan dia. Bantahan dia tu, bantahannya pun dengan taukid juga. In antum illa takdibun. Kamu tak ada lain, hanya berdusta. Begitu. Qalu, apa jawab mereka? Rabbuna ya'lam inna ilaikum lamursalun. Cuba tengok, yang ketiga dijawab. Tuhan kami mengetahui. Sebut nama Tuhan. Tuhan tahu ni. Kamu duduk bantah kami, kamu duduk dustakan kami, kamu tak percaya kepada kami. Tuhan tahu ni. Sesungguhnya kami ini, dia ada. Sesungguhnya kami ini ilaikum kepada kamu. Duduk dahulu. La mursal, la. Ada berapa tu taukid? Sebab apa? Sebab mereka lebih kuat lagi cabaran. Mendustakan itu. Jadi perlu ada beberapa penguat. Itulah bahasa. Begitulah bahasa. Sebab apa? Kalau kita tidak kuat, kan orang tak percaya kan? Banyak perkara, apa-apa kita nak, ini sumpah ni. Sumpah ke penguat dia sebagai saksi lah. Kalau orang tak percaya, kita kata seorang kan? Dalam mahkamah, kenapa kita bawa saksi? Untuk menguatkan lah. Bahawa benar yang kita dakwa begini-begini ni. Ni saksi. Itu tujuan. Begitu juga dengan takkid ini. Menguatkan ini supaya orang yakin. Bukan main-main dengan sedar. Dengan sebutkan Tuhan kami tahu. Sebagai bersaksikan Tuhan. Bersaksikan Tuhan. Cuba kita buat. Banyak ni macam ni. Wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Wa ma alaina. Tidak ada tanggungjawab kami kecuali. Jadi alaina. Duduk dahulu. Ini semua kepada orang yang tahu tu. Dia memberi arti menguatkan. Kami ni bukanlah tanggungjawab kami nak bagi kamu jadi kaya ke, kamu jadi sihat ke, kamu jadi senang lain nak tak. Tanggungjawab kami tak ada lain. Hanya menyampaikan. Itu sahaja. Kamu nak senang ke tak senang, itu urusan lain. Kamu nak bahagia ke tidak bahagia, itu urusan lain. Itu. Tanggungjawab kami hanya itu. Jadi nak menguatkan bahawa itu sahaja kerja kami didahulukan alaina. Asal dia wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Alaina al-balaghul mubin la ghair. Tak ada lain. Kami hanya bertanggungjawab menyampaikan. Itulah tugas nabi-nabi, rasul-rasul. Panjang. Jadi macam tu dalam ayat Quran ni banyak. Bukan setempat. Bukan setempat. Banyak tempat. Macam tu. Kita selalu tu. Dahulu kemudian apa semua. Kena tahulah. Di sini memberi makna kekuatan. Di sini tidak. Baik. Kaedah 101. La za'ida fil Quran. Ringkas. Tiada yang lebih dalam Quran. Tiada yang lebih dalam Quran. Maksud lebih itu maksudnya saja-saja. Macam tambah tadi, penguat tadi saja-saja. Tak ada macam itu. Dia mesti ada maksud. Dia mesti ada maksud. Tak ada sia-sia. Sepatutnya sampai ada maksud kalau kata begini. Tapi saja je tambah. Macam tu tak ada. Betul-betul cukup. Itulah yang kita belajar dalam ilmu balaghah. Ada kalanya itnab. Ada kalanya ijaz. Ada kalanya qasar. Ada kalanya macam-macam lah. Fasal. Ada kalanya wasal. Itu semua tu nak memberi makna ni. Jadi tidak ada itnab dalam bahasa Al-Quran. Tidak ada. Kalau ada itnab pun tempat-tempat yang sesuai. Itnab ni berjela-jela. Lebih-lebih cakap. Lebih-lebih. Lebih daripada keperluan. Sebenarnya kalau tak sebut itu pun orang tahu dah. Dah sampai dah maksud. Tapi kenapa berjela-jela ni? Berjela-jela sia-sia tanpa maksud tak ada dalam Quran.
Begitu juga kurang tak ada. Dengan sebab tak ada ni jadi kurang mana? Tak boleh juga. Itu alah kekurang. Ni alah kelebih ni dulu. Alah kelebih tak ada. Alah kekurang tu pun tak ada juga. Tapi bahasa dia tu tepat. Tepat. Kalau nampak panjang bercerita-cerita, itu ada maksud lain. Ada maksud. Misalnya, matil kabiyaminika ya Musa. Tuhan kata, apa di tangan kananmu tu Musa? Tuhan tahu dah, tanya buat apa? Nabi Musa apa kata? Hiya asai atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami. Contohnya, banyak dah benda-benda macam tu. Kenapa Tuhan sebut? Itu di tempat apa? Tempat bermesra. Orang bermesra ditanya macam tu lah. Kita udah saja dia nak mesra. Dia tanya. Nabi Musa pun dah. Dia nampak Tuhan bermesra dengan dia. Dia pun atawakka'u 'alaiha. Tungkak ni biasanya peranan utamanya orang untuk bertukar lah. Untuk bertukar. Kenapa dia tambah? Wa ahushu biha 'ala ghanami. Untuk apa tambah tu? Tak payah tambah dah. Untuk saya apa nama ni, pukul daun-daun kayu untuk bagi makan kepada kambing saya. Panjang cerita tu. Atau bertungkak saja, itu dah cukup dah. Jadi Tuhan nak menarik perhatian Nabi Musa, tungkak dia tu bukan sekadar itu. Aku nak bagi banyak lagi ni. Banyak lagi kelebihan daripada tungkak. Tungkakmu tu kamu nampak biasa, itulah yang orang lain pun tahu kalau itu. Aku nak bagi keajaiban. Itu sebab dia tanya tu. Dia sedar tu, biasanya macam mana? Dia setakat tu. Tapi dah sebut lebih tu. Dia maqam. Maqam puji lain. Maqam keji lain. Maqam mesra lain. Macam kita bercakap biasa lah. Bila kita bermesra dengan seseorang, cara kita bercakap lain. Bahasa yang kita guna lain. Kalau kita nak marah, bahasa lain. Cara, gaya kita pun lain. Perkataan yang diguna pun lain. Begitulah juga Quran. Begitu juga. Baik, keterangan. Al-Quran adalah sebuah kitab yang tiada tolok bandingnya daripada segi kefasihan dan ketinggian nilai bahasa. Tidak sesuai sama sekali. Dikatakan ada di dalam Al-Quran itu sesuatu perkataan yang lebih tanpa sebarang tujuan. Tak boleh kata macam tu. Sebab kita beriman kan, rukun iman. Salah satunya percaya kepada kitab. Percaya macam mana? Ni lah benda. Dia kena percaya di benda macam ni. Nanti kita baca di dalam i'rab dia kata ni ba' zaidah. Ba' ni i'rab ni zaidah. Zaidah tu mana lebih? Ada pula lebih. Macam mana? Apa maksud? Maksud lebih yang dinafikan di dalam kaedah ke-101 itu ialah lebih yang tiada langsung faedahnya, atau lebih yang jika dibuang nescaya tidak berlaku apa-apa pun kekurangan kerananya. Oleh kerana dua bentuk lebih itu merupakan kekurangan, maka tidak mungkin ia wujud di dalam kalam Allah yang sempurna. Sebagaimana Allah itu suci daripada segala bentuk kekurangan, maka begitu jugalah kalamnya. Sebab kalamnya itu adalah sifatnya. Jadi kalamnya pun mesti sempurna. Kalau ada kurang, ada tambah, yang sepatutnya tak payah tambah dah. Sehingga kita kata ini tambahan. Tak ada macam tu. Takut-takut gini bila kita baca kitab, kalau dalam bab i'rab terutamanya, i'rab Quran ni banyak kitab-kitabnya. Sampai puluh-puluh jilid pun ada. Jadi bila dia sebut tu, ni zaidah dia. Takut kita jadi keliru. Zaidah macam mana? Ni kaedah ni bercanggah dengan kaedah. Dah zaidah fil Quran. Tidak ada yang zaid, yang lebih dalam Quran. Tu dia kata zaid tu. Maksudnya zaid yang macam mana yang dinafikan di sini? Zaid yang tiada faedah langsung. Atau lebih yang jika dibuang nescaya tidak berlaku apa-apa pun kekurangan. Yang macam itu.
Adapun perkataan atau huruf tertentu yang dikatakan oleh para mufassirin sebagai zaidah itu, maka bukanlah ia termasuk dalam dua bentuk yang tersebut tadi. Tak termasuk tu. Kena faham. Itu orang panggil zaidah istilah. Setengah-setengah ulama dia nak lebih beradab, dia kata silah. Silah. Bak ini silah. Bukan zaidah, silah. Silah itu apa makna? Hadiah Tuhan. Silah maknanya hadiah. Allah nak bagi pahala kepada kita. Walaupun kita berasa ini lebih pun tak ada, saja-saja ada Tuhan nak tambah pahala kepada kamu. Paling tidak. Dan dia bukan sekadar tu. Bukan sekadar nak tambah pahala, nak bagi pahala. Dah, dia memang ada. Gitu. Malah maksudnya ialah arti asal bagi sesuatu ayat sudah pun difahami. Cuma dengan adanya apa yang disebut sebagai zaidah itu, arti lain sebagai tambahan pula diperoleh. Sama ada sebagai penguat. Jadi dengan sebab adanya dia menguatkan sedikit. Atau bunga bahasa. Dengan ada itu jadi indah bahasa, cantik. Itu pun kita nak kan. Seperti bunga ada, tak ada bunga. Pokok bunga ros, bunga itu bunga ada di hadapan bunga sendiri tak ada. Nah, apa makna? Dia memang bunga-bunga bahasa itu pun perlu di tempat-tempatnya lah. Jadi itu kita tak boleh kata sia-sia. Dan lain-lain seni yang dibincangkan dalam ilmu balaghah. Lain-lain seni yang dibincangkan dalam ilmu balaghah. Macam tadi. Inna ilaikum lamursalun, inna ilaikum mursalun, takdzibun. Ni cuba tengok. Dia sama kan ni? Tapi kalau kita kata Rabbuna ya'lamu inna lamursaluna ilaikum, tak sama hujung dia, fawasil dia tu tak sama. Tak indah lah. Indah ni cantik ni pun satu hal juga. Suatu yang dikehendaki juga. Kalau tidak, orang make up buat apa? Mahal-mahal beli make up tu untuk apa? Orang perempuan biasanya. Ya? Orang lelaki pun pakai minyak rambut, sikat rambut, gosok pakaian dia biar lendik, orang pelantai kata dah. Untuk apa? Ada makna lah tu. Ada nilainya sendiri. Gitu. Ya beratus-ratus beli make up tu. Untuk apa? Buat cantik tu memang dikehendaki. Ini kan Idja'ahal mursalun. Waw nun akhir dia. Dia tidak syair. Mana bukan berada dalam rangkap syair. Bukan berada dalam irama rentak tertentu. Tidak. Itu berbezanya. Tetapi akhir dia tu sama. Biasanya syair yang sama akhir-akhir ni. Itu dinilai indah oleh ahli bahasa. Betul. Na ilaikum mursalun pula. Ni walaupun perkataan lain takdzibun, waw dan nun. Nun, takdzibun, la mursalun, sama. Cantik. Itulah yang dikatakan bunga. Ia juga dikatakan zaidah kerana tidak menghalang sesuatu amil sebelumnya daripada beramal. Seperti makafah sebagai contohnya. Seperti makafah sebagai contohnya. Di bawah ini adalah sebahagian daripada contoh-contohnya. Baca. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Bermaksud, maka dengan sebab rahmat yang melimpah-limpah dari Allah lah engkau telah bersikap lemah lembut kepada mereka, yakni sahabat-sahabat dan pengikutmu. Dan kalaulah engkau bersikap kasar lagi keras hati, tentulah mereka lari dari kelilingmu. Oleh itu maafkanlah mereka mengenai kesalahan yang mereka lakukan terhadapmu, dan pohonkanlah ampun bagi mereka, dan juga bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan peperangan dan hal-hal keduniaan itu. Kemudian apabila engkau telah berazam sesudah bermesyuarat untuk membuat sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ali Imran ayat 159. Perkataan ma pada fabima di permulaan ayat ini dikatakan zaidah
walaupun paling tidak ia memberi semacam kekuatan kepadanya. Kalau nak kira dari segi perbahasan seni banyak lagi. Tapi paling tidak dia memberi arti kekuatan. Dengan sebab ada ma. Sebabnya kalau kita kata fabi rahmatin minallahi lintalah, boleh je. Siapa ada maksud tu? Kenapa pula ada ma situ? Sebab itulah dalam kitab-kitab Arab dia sebut ma tu zaidah. Ma tu zaidah. Jadi zaidah tu kena ingat bukan dengan makna zaidah tak ada langsung faedah dia. Bukan macam tu. Tak ada langsung. Ma zaidah tu kalau nak kira dari segi makna asal sudah diperolehi dengan sebab rahmat Allah. Sudah dapat dah tu makna tu. Tapi kalau kita perhatikan, cuba tengok ni. Maka dengan sebab rahmat dari Allah lah besar tu lah tu. Jangan anggap kecil. Kalau tak ada, maka dengan sebab rahmat Allah engkau telah bersikap lemah lembut kepada mereka. Boleh? Siapa ada maksud? Tapi tidak ada sedikit kekuatan. Dengan sebab ada ma tu, lah. Allah, lah. Susah sebab tu saya buat macam sukan begitu. Kalau tidak jadi keliru. Allah lah. Macam mana pula? Sambung tu. Allah lah. Itu rahmat besar tu. Fabi rahmatin minallah. Fabi ma rahmat. Fabi rahmatin minallah, boleh dah. Siapa dah maksud tu kalau nak kira tu? Kalau sekadar nak cerita rahmat Allah. Tapi rahmat tu bukan sebarangan rahmat. Besar rahmat. Cuba tengok. Orang yang jenis banking lah kita kata. Pandai barat. Cuba tengok. Seorang ayah yang pandai barat. Orang banking. Tak boleh silap sikit. Kata macam-macam. Melayak pinggan. Yang ni pula seorang ayah juga. Yang lembut. Macam mana? Siapa yang lebih kita suka? Tanya dah sesiapa. Dia akan lebih suka yang lembut. Lembut ni, sifat lembut ni kurniaan Allah. Bukan main-main. Bukan main-main. Orang ni kalau tekanan hidup banyak, dia jadi banking lah. Jadi pemarah. Nabi tekanan hidup dia cukup kuat kalau nak kira. Kita tengok berapa ramai orang yang bijak-bijak kan mereka banking. Dia cakap main-main. Kalau bijak tapi dia tenang, bagus. Memang. Lebih tu. Berapa ramai orang yang bijak? Sebab apa? Dia ingat orang ni otak seperti dia semua. Kelabat pahal sikit, macam-macam dia sumpah. Itu dia jadi gitu. Sebab apa? Dia berat dah dia sebenarnya. Itu hakikat manusia. Berat dah. Dia jadi perangai pelik-pelik lah keluar. Sebab itu perangai yang pelik-pelik untuk melepaskan tekanan dia. Tapi kalau seseorang tu, dia bijak, dia hebat, tapi dia juga tenang. Bagus tu. Itu satu kurniaan besar tu. Dengan cara macam tu lah boleh tarik orang. Jadi kenapa? Sebab itulah Rasul. Cuba tengok, saya nak ubah pun bijak juga. Hebat juga. Ada rahmat juga. Tapi kan dia kasar sikit cara dia. Walaupun dengan maksud yang baik. Walaupun dia buat betul, tapi cara dia tu lain. Rasulullah. Sebab itulah Rasulullah ni orang lemah dengan dia. Ni mari tu, daripada Allah tu kurnia Allah tu. Bukan dibuat-buat benda tu, bukan boleh dibuat. Orang yang banking tu pun dia bila lepas tu dia menyesal juga. Macam mana ni nak buat? Lepas dah. Jadi bercakap kasar, kerak hati, jadi lembut. Kalau nak kira bebanan dia, tanggungjawab dia, tugas dia, cukup memendamkan. Manusia biasa jadi banking lah. Jadi pemarah, jadi panah barat. Tapi Rasulullah SAW, itulah arti ma. Dicela rahmat. Fabi rahmatin, fabi ma rah. Itulah arti. Kan bukan saja-saja tu, ada maknanya. Baca lagi Fatih. قال عما قليل ليصبحن نادمين. Bermaksud, Allah berfirman, dalam sedikit masa sahaja lagi mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal. Al-Mu'minun ayat 40. Perkataan ma pada amma di dalam ayat ini juga dikatakan zaidah oleh ramai mufassir.
Ia juga memberi erti takkid, yakni penguat ayat. Jadi an qalil. Qala amma qalilin la yusbihunna nadimin. An qalil boleh tak? Apa dah maksud? An qalil itu mana tak lama dah. Sekejap lagi. Begitu. An qalil. Tapi kenapa ada ma di sini? An ma asalnya. An ainun lepas tu ma. Gabung tu jadi amma. Jadi kalau kata an qalil, mana tak lama lagi juga maksud dia. Dapat dah maksud. Tapi kenapa berbuat amma? Cuba kita tengoklah dalam terjemah. Dalam sedikit masa sahaja, mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal. Boleh dia begitu. Tapi kalau dalam sedikit masa sahaja lagi, lebih kuat. Kan saja-saja. Kan Zaidah tak ada makna, tak ada maksud. Tak. Paling tidak. Yang dikatakan Zaidah itu, dia menguatkan ayat. Paling tidak. Kalau kita tak tengok sudut-sudut yang lain. Kalau tengok sudut-sudut yang lain lagi, memang banyak lagi lah. Ada lagi lah. Qala amma qalilin la yusbihunna nadimin. Baik. Seterusnya, baca lagi. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. Bermaksud, katakanlah, wahai ahli kitab, mengapa kamu menghalangi orang-orang yang beriman daripada menurut ajaran Allah, yakni agama Islam? Kamu hendak menjadikan jalan Allah itu bengkok, padahal kamu menyaksikan kebenarannya. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai dari apa yang kamu lakukan. Ali Imran ayat 99. Ba pada perkataan ghafil itu adalah haraf jar zaid, yakni lebih. Ia juga digunakan sebagai penguat ayat. Sekejap. Jadi sini. Wa mallahu bighafilin. Bighafil ba ni, ba. Jadi sampai begitu sekali. Satu huruf berdiri. Sebab dalam Iraq dia sebut tu ba zaidah. Dia kata ba zaidah. Jadi kita kena faham istilah zaidah ni dalam Iraq apa tu? Apa maksud? Jadi sebenarnya, ni kan, ingat kan tidak ni, depan-depan ni, tengah-tengah hari ni mengantuk juga kan? Yang duduk live tu macam-macam lah kan? Yang rakaman tu cerita lain pula kan? Ingat kan tidak ni yang belajar ni? Kita semua ni terutama ni ada depan ni ramai ni yang belajar ni. Kalau saya tanya ni agak melengung juga ni. Ma apa ni? Ma apa ni? Ma apa? Ni ma. Ma ni banyak. Ma istifham, ma mausul, ma nafi. Banyak-banyak ma ni. Ma apa? Betul juga. Jadi ini orang panggil ma hijaziyah. Ma hijaziyah ni dia ta'malu amala laisa. Dia beramal seperti kana, seperti laisa. Merafakkan isim, menasabkan khabar. Itu cerita. Ingat ke tidak? Kalau saya tak cerita tadi, ingat ini. Nampak? Bukan laisa, tapi makna laisa. Jadi kalau laisa, merafakkan isim, menasabkan khabar. Orang panggil ma hijaziyah. Mana Allah itu isimnya. Ghafilin itu kalau tak ada ba tu, wa mallahu ghafilan amma ta'mal. Kena macam gitu. Ghafilan. Sebab khabarnya mansub. Khabar laisa pun merafakkan isim menasabkan khabar kan. Khabar laisa tu mansub. Ghafilan. Tapi dengan sebab ada bi ghafilin itu, dia macam tak ada dah zahir apa dimaksud ghafilan. Bi ghafilin. Tapi tempat dia tu tempat nasab. Bighafilin. Dengan sebab ada ba tu lah. Jadi kita kata, Zaidah apa dah ada ba tu, dia beramal. Dengan sebab dia tadi ghafilan, jadi ghafilin. Dia beramal tu. Itu dari sudut amalan terhadap perkataan tu, dari sudut makna dia. Tambahan. Tambahan tu tak boleh dari sudut lafaz saja-saja tambah. Dan dari sudut makna. Tak boleh. Tak ada macam tu. Sebab dia kalam yang sempurna. Jadi kalau ada tambah tu, adalah tu makna. Bighafilin.
Jadi cuba kita tengok. Yang saya garis dia pun. Allah tidak sekali-kali lalai dari apa yang kamu lakukan. Kalau tidak ada ba itu, Allah tidak lalai dari apa yang kamu lakukan. Sekali-kali itu mari di mana-mana. Daripada ba tu lah. Jadi ba ni bukan zaidah saja-saja dah. Kita tengok dari segi zahir, orang panggil ba zaidah ni kan, amal dia ada dah. Amal dia ada tu. Tak asalnya ghafilan jadi ghafilin. Itu amal dia tu ada. Lepas makna dia ada. Ada. Bukan saja-saja. Tambah. Dia ada sekali-kali. Sekali-kali. Atau boleh juga kita tunjuk. Allah bukannya lalai. Kalau kita Allah bukan lalai dari apa yang kamu lakukan, boleh. Kalau tak ada bak tu. Tapi dengan sebab ada bak tu, Allah bukannya, ingat baik-baik. Allah bukannya lalai. Daripada apa yang kamu lakukan, Allah bukannya lalai. Nya tu penguat tu. Bahasa Melayu. Nya tu penguat. Baik. Habis dah situ. Masa pun sedang elok lah kita. Jadi begitulah. Banyak lagi yang lain-lain. Ini contoh. Jadi kalau kata, terutamanya kalau kita tengok kitab Mi'raj lah. Dia kata di huruf ni syabih bizat. Syabih bizat. Kalau syabih bizat itu dia ada makna dan ada amal. Cuma tak ada tempat ta'alluq. Kalau haraf lah, kalau haraf jar asli dia ada 3. Ada muta'allaq, ada makna, ada amal. Kalau haraf jar zaid, ni macam ni. Dia ada amal. Zahirnya tidak ada makna. Dia katakan zaid tu, itulah. Dan tidak ada tempat ta'alluq. Tidak ada tempat ta'alluq. Begitulah. Jadi ini termasuk dalam bak zaid ahli ilmu i'rab kata. Tapi kena faham elok-elok. Jangan dia kata zaid itu kita faham lebih macam tu. Jangan sekali-kali. Jadi sekadar itulah dulu untuk hari ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.